Masuk hari ketiga Ramadan 2011, masyarakat Islam gembira meraihkan bulan yang mulia tersebut. Pastinya umat Islam bersyukur dalam menjalani ibadah puasa yang sentiasa dinantikan itu. Namun, siapa sangka di sebalik rasa gembira umat Islam itu, seorang wanita menemui ajal apabila dia dibunuh oleh perompak yang memecah masuk ke dalam rumahnya. Semoga kisah ini dijadikan pengajaran. Ikuti kisah menyayat hati ini. Kebimbangan seorang timbalan pengarah kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Perak mengenai rumahnya yang dipecah masuk hingga mengakibatnya kerugian RM15,000 sampai ke kemuncaknya apabila ditemui mati pada 3 Ogos 2011. Mayat Dr. Rohani Kasim, 38 tahun, yang masih bujang ditemui dibalut dengan selimut tebal dan ditinggalkan oleh 3 lelaki dipercayai jirannya di atas tangga di tingkat 2 Blok F, Apartmen Permai Lakeview, Tambun, Perak. Difahamkan 3 penjenayah terbabit bertindak meninggalkan mayat mangsa itu di tangga tersebut pada pukul 3 pagi selepas terserempak dengan pengawal keselamatan ketika mereka disyaki hendak mengangkat mayat tersebut untuk dilupuskan. Mangsa sebelum ini menjawat jawatan pendaftar Kolej Pertanian Malaysia Sintok Kedah, kemudian dinaikkan pangkat ke Jabatan Timbalan Pengarah Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Perak dan berpindah di apartmen tersebut sebulan sebelum kes ini berlaku. Kakak mangsa Rozaina, 41 tahun, memberitahu sebelum kejadian adiknya ada mengadu yang dia bimbang mengenai keselamatan dirinya dan tinggal bersendirian di rumah baru tersebut. Berikutan premis itu telah dipecah masuk kira-kira seminggu sebelum Ramadan. Ketika mereka bertemu di kampung di Parit Haji Ali, Bagan Serai, mangsa telah mengadu kerugian RM15,000 apabila barang kemasnya telah dilarikan penjenayah. Selain itu, beliau juga tertekan berikutan pejabatnya diserbu ramai penternak lembu yang tidak berpuas hati dengan keputusan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Perak mengharamkan penyembelihan lembu betina. Selain itu, mangsa sempat memesan ikan bakar sebagai juadah berbuka puasa sebelum ditemui mati pada hari kejadian. Seorang bekas rakan sekerjanya, Roslizan Nikmat, 45 tahun, berkata mangsa memesan kepadanya agar membelikan juadah tersebut untuk berbuka puasa. Menurut Roslizan, kali terakhir dia menerima panggilan daripada mangsa adalah pukul 4.15 petang. Sebelum gagal menghubungi sekitar pukul 7.30 petang ke 8.30 malam. Dia ke rumah mangsa pada pukul 7.15 petang untuk menghantar juadah itu, tetapi apabila pintu diketuk, tidak berjawab. Tetapi dia tidak sedap hati apabila melihat tingkap di luar dalam keadaan terbuka. Dia ada bertanyakan 2 lelaki yang lalu di situ dan mereka kata mungkin Rohani keluar. Manakala ibunya Syarifah Razali, 72 tahun, pula berkata Rohani tidak menunjukkan sebarang perubahan sehingga kembali ke Ipoh pada Isnin 1 Ogos 2011 selepas sahur bersama. Menurut ibu mangsa, dia yang diberitahu mengenai kematian anaknya itu pada pagi kejadian bergegas ke Ipoh untuk menuntut jenazah Rohani tanpa ditemani suaminya Kasim Idris, 76 tahun, yang mengalami sakit usus. Saksi utama Azlina Abdul Talib, 33 tahun, merupakan orang pertama yang menemui mayat mangsa. Ketika malam kejadian, saksi melihat kaki manusia terjulur dari gulungan selimut toto ditinggalkan di atas tangga bertentangan pintu rumahnya. Azlina berkata dia menyedari kejadian itu kira-kira jam 3 pagi selepas kecoh di luar rumahnya di tingkat bawah. Ketika bangun untuk bersahur, dia terkejut mendengar bunyi bising dari arah tangga bertentangan pintu rumahnya dan keluar untuk mengetahui apa yang berlaku. Dia seperti tidak percaya apabila diberitahu pengawal keselamatan di Pangsepuri terdapat mayat di atas lantai tangga menuju ke tingkat bawah, betul-betul di hadapan kediamannya. Dia memberanikan diri naik ke tangga untuk melihat balutan tilam didakwa mengandungi mayat wanita itu dan terkejut apabila mendapati kaki manusia terjulur dari dalam tilam itu. Dia diberitahu pengawal keselamatan bertugas ternampak kelibat 2 lelaki mengusung balutan tilam berkenaan ketika melakukan rondaan. Namun, suspek mencampak tilam itu ke lantai tangga sebaik menyedari kehadiran pengawal berkenaan. 2 lelaki itu melarikan diri melalui tingkap rumah berhampiran dan tidak berjeriji sebelum menuju ke arah sebuah kereta dipandu seorang lelaki tidak dikenali. Pada 5 Ogos 2011, oleh percaya dapat menyelesaikan kes pembunuhan ini ekoran penangkapan 4 lelaki. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Zakaria Yusof berkata 2 suspek ditangkap kira-kira sejam selepas penemuan mayat Dr. Rohani pada kira-kira 3.30 pagi tidak jauh dari rumahnya. Manakala suspek ketiga ditahan pada 4.30 petang di Tanjung Malim dan suspek keempat ditahan pada 10.30 malam di Slim River. Mereka yang ditahan itu berusia antara 20 hingga 26 tahun dan polis turut menemui barang-barang kemas dan telefon bimbit dipercayai milik mangsa. 2 daripada suspek adalah penganggur, seorang lagi pekerja pos Malaysia, manakala seorang lagi adalah askar yang melarikan diri daripada tugas. Seorang daripada mereka mempunyai rekod jenayah bersabit kes rogol di Slim River
pada tahun 2010. Dua daripada mereka direman 4 hari, manakala dua lagi direman 7 hari bagi membantu siasatan kes yang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Polis turut menolak kemungkinan kes itu bersangkut paut dengan bantahan kumpulan peternak daging segar di Taiping berikutan notis Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri yang menguat kuasa larangan penyembelihan lembu bunting dan masih produktif. Polis sudah melakukan ujian air kencing terhadap kesemua suspek, tetapi belum mendapat keputusan sama ada mereka positif dadah atau tidak, tetapi keadaan mereka ketika ditangkap kelihatan menjurus di bawah pengaruh dadah. Pada 15 Ogos 2011, seorang suspek yang ditahan berhubung kes ini dibebaskan dengan jaminan polis manakala 3 suspek lain disambung reman sehingga Rabu 17 Ogos 2011. Perintah lanjutan reman selama 7 hari itu dikeluarkan oleh Magistrate Fauzia Hanim selepas tempoh tahanan reman keempat-empat suspek tamat. Pada 16 Ogos 2011, seorang pengawal keselamatan berambut ala mohak didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan pembunuhan ini. Syahmi Hassan, 20 tahun, dituduh membunuh mangsa di tingkat 1 Blok F, Unit 9 Persiaran Lembah Perpaduan, Permai Lakeview, Tambun Perak antara jam 6 petang dan 7.30 malam. Tertuduh yang tinggal di kediaman berhampiran F12 Blok Pangsapuri Sama didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Dia mengangguk tanda memahami pertuduhan ketika ditanya jurubahasa mahkamah dan tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. Magistrate Nur Akmal Mustafa Kamal berkemudian menetapkan 17 Oktober 2011 untuk kes itu disebut semula sementara menunggu laporan bedah siasat mangsa. Sementara itu, rakan serumah tertuduh Nur Hisham Syukur, 23 tahun, mengaku tidak bersalah atas tuduhan melupuskan harta curi gelang emas berbentuk 9 urat rantai bernilai RM6,000 milik mangsa di kedai jam tangan Kang Seng di Jalan Besar Tanjung Malim, lebih kurang 150 km dari kediaman mangsa, antara jam 3 hingga 6 petang 4 Ogos 2011. Tertuduh yang juga bekas anggota tentera didakwa mengikut Seksyen 414 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nur Abdul Rahim menawarkan jaminan RM12,000 terhadap tertuduh. Tertuduh dalam rayuannya bagaimanapun meminta agar ia dikurangkan dengan alasan masih belum berkahwin, manakala tiada ahli keluarga yang hadir pada prosiding tersebut. Bagaimanapun, Nur Akmal membenarkan tertuduh dijamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan kes itu juga disebut semula pada 17 Oktober 2011. Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Pada 17 Oktober 2011, seorang bekas anggota tentera dijatuhi hukuman penjara 26 bulan oleh Mahkamah Magistrate selepas mengaku bersalah melupuskan barang curi milik mangsa. Nur Hisham Syukur, 22 tahun, yang juga rakan serumah suspek utama. Walau bagaimanapun, pada 31 Julai 2015, Syahmi Hassan yang ketika itu berusia 25 tahun dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh kerana didapati bersalah membunuh mangsa pada 2011. Mahkamah Rayuan pada Rabu 18 Mei 2016 mengekalkan hukuman mati terhadap Syahmi Hassan kerana membunuh mangsa 5 tahun lalu. Panel 3 hakim dipengerusi Hakim Datuk Tengku Maimun Tuan Mat Sebulat Suara menolak rayuan tertuduh untuk mengetepikan sabitan kesalahan dan hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Bukti menunjukkan bahawa Syahmi memecah masuk ke dalam pangsapuri Dr. Rohani dengan niat untuk mencuri. Apabila gagal menjumpai barang berharga, lelaki itu menunggu kepulangan wanita berkenaan. Ketika berlaku pergelutan, Dr. Rohani menggigit jari penyerangnya dan sebagai tindak balas, lelaki itu menolaknya hingga terjatuh dan kepalanya terhantuk pada meja. Apabila mendapati wanita itu masih hidup, tertuduh menjerut mangsa dengan kain langsir hingga wanita itu tidak lagi bernyawa. Syahmi yang memakai pakaian penjara berwarna putih dan merah kelihatan tenang ketika mahkamah menyampaikan keputusannya. Ketika menyampaikan keputusan, Hakim Tengku Maimun berkata, tidak terdapat kekhilafan dalam dapatan Hakim Mahkamah Tinggi untuk dirayu dan campur tangan Mahkamah Rayuan adalah tidak diperlukan. Panel itu turut dianggotai Hakim Datuk Ahmad Asnawi dan Hakim Datuk Kamardin Hashim. Terdahulu, Peguam Rafael Abdullah yang mewakili Syahmi dalam hujahnya berkata, anak guamnya mengalami gangguan bipolar dan oleh itu tidak sepatutnya disabitkan kesalahan membunuh dan sebaliknya hanya ditahan selama perkenan Sultan Perak kerana keadaannya tidak sioman. Rafael berkata Syahmi menerima rawatan perubatan setahun sebelum kejadian itu berlaku. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaharuddin Wan Ladin bagaimanapun meminta mahkamah mengekalkan sabitan kesalahan terhadap lelaki itu. Pada 11 Januari 2018,
Syahmi Hassan sekali lagi gagal dalam usaha terakhirnya untuk melepaskan diri daripada hukuman gantung selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuannya terhadap sabitan hukuman mati. Dalam membuat keputusan tersebut, panel 5 hakim diketuai Tun Muhammad Raus Sharif sebelah suara memutuskan bahawa selepas membaca keterangan yang dikemukakan semasa perbicaraan, mereka mendapati tiada sebab untuk mengganggu keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman ke atas tertuduh. Hakim lain yang bersidang bersama ialah Tan Sri Hassanlah, Tan Sri Zahra Ibrahim, Tan Sri Jeffrey Tan Kehwa dan Datuk Alizatul Khair Osman Khairuddin. Terdahulu peguam bela tertuduh Hisham Teh Potik berhujah bahawa kegagalan pihak pendakwaan untuk memanggil pakar psikiatri sebagai saksi adalah satu kesilapan di dalam perbicaraan. Walau bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Faizah Muhammad Saleh berkata, beban pembuktian dalam pembelaan adalah terletak kepada sikap tertuduh semasa perbicaraan berlangsung dan bukannya kerana kegagalan pihak pendakwaan. Jadi dengan itu, Mahkamah dalam sidang perbicaraan ini menjatuhkan hukuman gantung sampai mati mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan terhadap Syahmi Hassan. Maka berakhirlah kes pembunuhan ini. Manusia kejam sanggup membunuh insan yang tidak berdosa demi wang. Apatah lagi bila sanggup melakukan apa sahaja demi memenuhi nafsu sendiri. Apa yang terjadi dijadikan pengajaran untuk masyarakat supaya lebih berhati-hati tidak kira di mana sahaja berada, walaupun di dalam kediaman sendiri. Kes telah pun selesai. Semoga keluarga mangsa terus tabah dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Yarhamah Dr. Rohani Kasim diampunkan segala dosa dan rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.